Assalamualaikum diucapkan kepada penyelaras khusus JTW 501 Seminar Pengurusan yang dikendalikan oleh Dr. Rafisah, Mak Razi yang banyak membantu bagi menyelesaikan tugasan ini. Terlebih dahulu, saya ingin memberi satu kata semangat yang dipetik dari Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari, iaitu kalau kita melalui jalan yang susah, barulah kita menemui dan menghargai jalan yang mudah. Saya ingin memperkenalkan nama ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu Muhammad Afif bin Roslan selaku Ketua Kumpulan. Yang kedua, Muhammad Aaron Aftaza bin Abdul Hamid, iaitu saya sendiri. Yang ketiga, So Taili. Yang keempat, Muhammad Fikri bin Haji Abdullah. Yang kelima, Rosma Idayu binti Osman. Dan yang terakhir sekali ialah Fatul Arifin bin Azmi. Seterusnya, kami telah sepakat memilih sebuah syarikat iaitu Kamda Group Malaysia Berhad sebagai kajian bagi tugasan ini. Seterusnya, latar belakang pengasas. Hasrukal Manggalal Kamdar. Hasrukal Manggalal Kamdar adalah pengasas Kamdar yang telah dilahirkan di Gujarat, India. Beliau telah berhijrah ke Malaysia pada usia 14 tahun bersama bapa serta abangnya. Setelah itu, pada tahun 1945, beliau telah menyertai abangnya yang membuka kedai kain di Ipoh, Perak buat seketika dan kembali ke India. Kemudiannya, beliau ke Singapura untuk menyertai perniagaan yang dimiliki oleh bangsa Punjabi selama 3 tahun. Seterusnya, bermulanya jenama Kamdar. Pada tahun 50-an, Hasrukal Manggalal berhenti kerja di Singapura dan kembali bekerja bersama abangnya Balvantrai di Ipoh, Perak. Pada asalnya, kedai ini diberi nama B.A. Lalaji dan setelah perniagaan yang diterajui oleh adik-beradik ini berkembang maju, mereka menukarkan nama kepada Kamdar. Yang kedua, syarikat Kamdar Group Malaysia Berhad telah ditubuhkan pada tahun 2004 sebagai syarikat induk bagi memudahkan penyelesaiannya di papan utama Bursa Saham Kuala Lumpur, BSKL. Yang ketiga, syarikat ini telah bertapak di Malaysia selama 44 tahun dan mempunyai cawangan 29 cawangan di seluruh Malaysia dan jumlah pekerja yang digajikan seramai lebih kurang 1,300 orang. Seterusnya, situasi semasa dalam industri tekstil. Saya akan menceritakan situasi sebelum COVID-19 iaitu pada tahun 2019. Industri tekstil yang dianggap oleh beberapa pakar sebagai industri senja mula hilang daya tarikannya beberapa dekad lepas berikutan kos yang semakin meningkat serta persaingan sengit dari China, Bangladesh dan Vietnam. Namun, perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China yang berlarutan mendorong beberapa pembeli dari barat yang sebelum ini membeli tekstil China menjadi sumber alternatif dengan Malaysia boleh memanfaatkan kedudukan itu. Petikan ini diambil daripada utusan Borneo Online. Yang ketiga, halangan rendah untuk kemasukan. Bagi mereka yang bercita-cita untuk melancarkan perniagaan pembuatan kain mereka sendiri di Malaysia, berikut adalah beberapa kabar baik. Halangan untuk masuk adalah lebih sangat rendah. Kerajaan Malaysia telah ambil langkah-langkah menggalakkan perniagaan baru dengan meminimumkan peraturan dan prosedur permulaannya. Yang keempat, industri ekspor yang meningkat. Dalam tempoh 2 tahun lalu, industri pembuatan kain di Malaysia telah mencapai tahap baru, meningkat menjadi penghasil terbesar kesebelah di kalangan semua industri yang mengekspor dari Malaysia. Kedudukan ini bersamaan dengan lebih daripada RM15.3 bilion berjumlah 1.6% daripada semua barangan yang diekspor Malaysia secara keseluruhan. Petikan ini diambil daripada akasiafabric.com. Situasi semasa COVID-19 dari tahun 2020 hingga ke 2021. Merujuk kepada artikel daripada Malaysia Kini, 10,000 kilang tekstil dan pakaian yang menggaji sehingga 100,000 pekerja, sementara peruncit pakaian mempunyai sehingga 500,000 pekerja. Pengerusi Jawatankuasa Pro Tem FMFTA dan Tianpoh berkata, lebih banyak pengeluar dan peruncit tekstil
serta pakaian akan ditutup sekiranya tidak ada usaha daripada kerajaan untuk membantu industri berkenaan. Petikan ini diambil daripada malaysiakini.com. Seterusnya, Kuala Lumpur, 30 September, peruncit pakaian ikonik Kamda Group Malaysia Berhad telah menutup cawangan jalan Tunku Abdul Rahman di Kuala Lumpur berkuat kuasa Khamis untuk menyatukan perniagaan dua cawangan yang terletak berdekatan. Bagi suku berakhir 31 Mac 2021, Kamda mencatatkan kerugian bersih RM792,000 atas hasil RM19,463. Ia memberitahu bursa tidak ada angka perbandingan yang didedahkan bagi suku semasa keputusan terkumpul tempoh hingga kini berikutan perubahan pada akhir tahun kewangan dari 31 Mac hingga 30 Jun. Petikan ini diambil daripada hprop.my. Seterusnya, saya mempersilakan Encik Muhammad Fikri untuk membuat pembentangan. Terima kasih. Terima kasih Encik Erwan. Situasi pemulihan COVID-19 2021 hingga 2022. Peralihan dari bisnes secara terus melalui cawangan kedai mula dikemaskini kepada sistem online di mana syarikat Kamda Group Berhad mula mendaftar sebagai ejen jualan di platform atas talian seperti di Lazada, Shopee dan juga mula bergiat aktif di media sosial dengan mewujudkan akaun Instagram dan Facebook dalam mempromosikan produk mereka. Selain itu, mempericikan laman sesawan dengan memaskini sistem pembayaran yang lebih mudah untuk menarik minat pembeli untuk membeli secara atas talian dengan cepat dan selesa. Menurunkan bilangan kedai dari 44 unit kepada 31 unit bagi mengurangkan kos operasi bagi menghadapi kesan dari pandemik COVID-19. Apa itu analisis SWOT? Kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang. Faktor kekuatan, organisasi yang kukuh. Jika dilihat, syarikat Kamda Group Berhad mempunyai sebanyak 33 cawangan di seluruh Malaysia. Ini mendadakan sesebuah organisasi itu sangat kuat dan kukuh. Kekuatan Kamda Group Berhad adalah keupayaan dan sumber firma yang digunakan untuk mereka bentuk, membangun dan mengekalkan kelebihan daya saing dalam pasaran. Penawaran harga yang berpatutan. Penawaran harga yang berpatutan adalah menjadi tarikan kepada pelanggan. Peletakan harga adalah berdasarkan jenis kain dan kualiti kain selain bergantung kepada nilai pasaran semasa. Walau bagaimanapun, harga yang ditawarkan adalah nilai yang mampu milik. Lokasi yang strategik dan rangkaian yang luas. Lokasi perniagaan bagi Kamda adalah terletak di tengah-tengah bandaraya yang berhampiran dengan pelbagai kemudahan seperti pengangkutan awam. Kamda mempunyai rangkaian pengedar yang luas dan rangkaian bersekutu bukan sahaja membantu dalam menyampaikan perkhidmatan yang cekap kepada pelanggan tetapi juga membantu dalam menguruskan cabaran persaingan dalam industri runcit pakaian. Kelemahan, weakness. Kesetiaan pembekal yang rendah, memandangkan sejarah Kamda tampil dengan inovasi baru untuk menurunkan harga dalam rantaian bekalan. Pembekal perlu komited untuk membantu peniaga dengan menyediakan sumber. Pembekal perlu menumpukan pada jenama tertentu untuk memacu prestasi, keuntungan dan kesetiaan pelanggan yang lebih baik. Model perniagaan mudah ditiru. Model atau modus operandi yang dijalankan oleh syarikat Kamda yang mudah untuk ditiru oleh pesaing dalam industri runcit pakaian. Bagi mengatasi cabaran ini, nama syarikat perlu membina model platform yang boleh menyepadukan pembekal, vendor dan pengguna akhir. Penurunan hasil seunit untuk Kamda. Terdapat daya saing dalam industri runcit pakaian yang memberi tekanan di bawah nilai keuntungan. Panduan permulaan untuk menguruskan situasi ini untuk nama syarikat adalah menilai secara objektif cadangan nilai semasa pelbagai produk. Peluang, opportunities. Trend pelanggan yang berhijrah ke produk akhir lebih tinggi. Ini merupakan suatu peluang buat Kamda memandangkan firma itu mempunyai pengiktirafan jenama yang kukuh dalam segmen premium di mana pelanggan telah mempunyai pengalaman dengan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang disediakan oleh jenama Kamda dalam segmen bawah. Ia merupakan kemenangan bagi syarikat dan memberi peluang untuk meningkatkan keuntungan. Pilihan pelanggan cepat berubah. Perubahan pelanggan yang cepat ini adalah didorong oleh peningkatan pendapatan boleh guna bagi seorang asas yang mudah untuk mendapatkan maklumat sesuatu produk dan pelanggan hari lebih suka mencuba produk baru yang berada di pasaran. Ancaman, trik, kekurangan sumber manusia mahir, pusingkati pekerja yang tinggi di mana pekerja lama yang banyak pengalaman telah berhenti atau berpindah ke organisasi lain menyebabkan pergantungan terhadap jawatan meningkat. Ini memerlukan penyelesaian yang inovatif. Syarikat Kamda menghadapi cabaran dalam mencari pengganti bagi sumber manusia yang mahir dalam masa terdekat.
Perubahan terhadap persekitaran politik. Perang dagang antara dua kuasa dunia iaitu Amerika Syarikat dan China yang berlarutan. Kesan dari peperangan ini memberi impak kepada perdagangan dan pertumbuhan global. Ia juga boleh menghalang potensi untuk syarikat Kamda mengembangkan operasi di China. Peperangan ini juga menyebabkan rantaian bekalan terjejas dan memberi kesan terhadap perniagaan, pekerjaan dan pengguna. Perubahan demografi, perubahan dari segi generasi di mana generasi lama akan bersara dan sukar untuk menggantikan kuasa beli bagi generasi baru. Ia mungkin boleh mendatangkan keuntungan dalam jangka pendek untuk Kamda tetapi kurang margin dalam jangka masa panjang kerana golongan muda kurang setia terhadap jenama dan lebih terbuka untuk cuba sesuatu yang baru. Analisis Porter 5 Force. Apakah yang membentuk ancaman produk dan perkhidmatan pengganti? Barangan atau perkhidmatan yang boleh menggantikan produk yang serupa. Kewujudan produk atau perkhidmatan pengganti akan menghadkan jumlah potensi keuntungan yang boleh diperoleh daripada sesuatu industri. Lebih menarik, harga alternatif yang ditawarkan oleh produk pengganti lebih ketat sekatan ke atas keuntungan industri. Adakah terdapat ancaman pesaing baru memasuki pasaran? Ancaman bersaing bukan sahaja datang dari pesaing lama. Apabila perniagaan berkembang, pesaing baru muncul. Kemasukan pemain baru dalam industri akan menjadikan persaingan lebih sengit yang seterusnya boleh membawa kepada keuntungan yang lebih rendah. Apakah intensiti persaingan kompetitif? Persaingan antara pesaing dalam industri yang sama ini menjadi pusat kekuatan persaingan. Kompetitif dalam hal ini adalah industri yang menghasilkan serta menjual produk sejenis yang bersaing memperebutkan pasar yang sama. Berapa besarkah kuasa tawar-menawar pembeli? Kuasa tawar-menawar pembeli dalam industri memainkan peranan dalam menurunkan harga serta menyediakan tawaran dari segi meningkatkan kualiti atau lebih banyak perkhidmatan dan menjadikan bersaing antara satu sama lain. Sejauh manakah kuasa tawar-menawar pembekal? Pembekal boleh menggunakan kuasa tawar-menawar terhadap pembeli dalam industri dengan menaikkan harga atau menurunkan kualiti produk atau perkhidmatan yang dibeli. Syarikat cuba mendapatkan harga serendah mungkin dalam kualiti yang tinggi. Apakah yang membentuk ancaman produk dan perkhidmatan pengganti dalam Kamda Group Berhad? Di dalam industri tekstil, secara amnya wujud dua haluan atau kumpulan dalam penjualan produk akhir tekstil, iaitu kumpulan pertama, pakaian harian, pakaian kebudayaan atau keagamaan, pakaian beruniform. Manakala, kumpulan kedua pakaian yang sama tapi mengikut desain yang popular pada satu masa. Ancaman dari produk pengganti seperti ini mampu menggugah hasil jualan jika gagal mengikuti trend, namun produk kumpulan pertama tetap mendapat mintaan yang tinggi. Adakah terdapat ancaman pesaing baru memasuki pasaran? Kewujudan platform penjualan secara atas talian telah melonjak naik seperti penjualan tudung dengan jenama sendiri seperti Sobella, penjualan baju seperti Ashmam dan sebagainya mampu menggugah peniaga-peniaga besar. Namun kunci utama industri ini adalah dengan menjadi pembekal yang besar di mana mampu mengenakan kos ekspor dan seterusnya mampu menjanjikan produk yang berkualiti pada harga yang rendah. Apakah intensiti persaingan kompetitif? Persaingan seperti Gulatis, Jeka dan Nagoya terus berkembang dan sentiasa memberikan cabaran dalam memberikan produk yang berkualiti dengan harga yang rendah. Persaingan saat ini terusan dalam memastikan strategi yang terbaik dalam mendahului pihak lawan. Berapa besar kuasa tawar-menawar beli? Kamda memberi pilihan dengan menggunakan produk yang terkini dengan harga yang tinggi atau produk musim yang lalu di mana lebih stok dan masih dijual di cawangan kedai yang menjadi kepelbagaian dalam memenuhi permintaan pelanggan. Sejauh manakah kuasa tawar-menawar pembekal dengan perjanjian yang sempurna dalam menjanjikan pelanggan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak pada situasi COVID-19, pembekal yang menurunkan bekal menyebabkan harga bahan melambung dan memerlukan perjanjian dalam memastikan keuntungan syarikat tidak terjejas. Seterusnya, saya serahkan kepada Encik Afif untuk meneruskan pembincangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih, Encik Fikri. Seterusnya, saya akan menyambung pembincangan ini dengan analisis kewangan. Analisis kewangan terbagi kepada 4 bahagian iaitu yang pertama, nisbah aktiviti atau kecekapan, nisbah kecairan, nisbah hutang dan nisbah keuntungan. Nisbah aktiviti ia mengukur kecekapan perniagaan dalam mengurus inventory dan mengukur keupayaan perniagaan untuk mengutip dan membayar hutang. Nisbah kecairan pula ia mengukur keupayaan perniagaan membuat pelbagai jenis pembayaran kepada pihak luar seperti pembekal dan pihak bank. Yang ketiga, nisbah hutang. Ia menunjukkan peratusan aset sebuah syarikat yang disediakan melalui hutang. Dan yang keempat, nisbah keuntungan. Ia bertujuan untuk mengukur kemampuan sebuah perniagaan
dalam memprosesi keuntungan. Seterusnya, nisbah kecairan. Di sini ada dua jadual, iaitu modal kerja dan yang kedua nisbah semasa dan nisbah cepat. Analisis awal modal kerja, modal syarikat Kamda Group Malaysia Berhad berbanding pada tahun 2018, tahun 2019 menunjukkan sedikit menyusutan, namun begitu pada tahun 2020 penurunan yang lebih banyak telah berlaku. Ini menunjukkan syarikat ini tidak mampu memenuhi obligasi semasa berbanding tahun 2019. Bagi analisis awal nisbah semasa dan cepat pula, pada tahun 2018, syarikat Kamda mempunyai RM2.55 untuk menjelaskan hutang jangka masa pendek iaitu kurang setahun, manakala wujud peningkatan pada tahun 2019 di mana syarikat ini mempunyai RM2.85, namun penyusutan mendadak pada tahun 2020 hanya mempunyai RM2.36, jauh lebih rendah pada kedua-dua tahun sebelumnya. Merujuk kepada nisbah cepat, syarikat tidak mempunyai kemampuan untuk menjelaskan hutang dengan segera kerana pada ketika 3 tahun mengikut jumlahnya seperti di jadual sebelah. Okey, seterusnya nisbah aktiviti dan kecekapan. Merujuk kepada jadual, jadual menunjukkan bahawa syarikat Kamda hanya mampu membuat penambahan inventory untuk setahun sekali sahaja, mungkin pembelian dalam skala yang besar. Seterusnya, nisbah hutang. Dari jadual menunjukkan bahawa syarikat Kamda Group telah mengalami sedikit peningkatan hutang berbanding pada tahun terdahulu yang telah berjaya menurunkan nisbah hutang. Seterusnya, bagi nisbah aktiviti dan kecekapan. Yang pertama, kadar pusing ganti inventory. Tempoh menyimpan inventory telah melebihi 1 tahun untuk membuat pembelian yang baru, iaitu sebanyak 699 hari. Manakala yang kedua, tempoh peraturan kutipan hutang pula. Tempoh kutipan hutang yang mengambil masa yang agak lama sehingga 702 hari pada tahun 2020. Yang ketiga, tempoh peraturan masa bayar hutang. Syarikat mengambil masa kurang 2 bulan untuk menyelesaikan hutang, namun pada tahun 2020 ia telah melebihi 60 hari. Seterusnya, nisbah keuntungan. Yang pertama, peratusan untung kasar atas kos jualan. Bagi setiap RM1 kos jualan, untung kasar tertinggi adalah pada tahun 2019 iaitu 0.71 sen. Untuk yang kedua, peratusan untung kasar atas jualan. Bagi setiap RM1 jualan bersih, untung kasar tertinggi adalah pada tahun 2018 iaitu RM1.17. Dan yang ketiga, peratusan untung bersih atas jualan. Bagi setiap RM1 jualan bersih, untung bersih tertinggi adalah pada tahun 2019 iaitu 0.053 sen. Dan yang terakhir, pulangan atas modal. Bagi setiap RM1 yang dilaburkan, untung bersih tertinggi adalah pada tahun 2018 iaitu 0.014 sen. Seterusnya, hasil analisis. Berdasarkan analisis yang telah dibuat tadi, terdapat 3 analisis iaitu analisis SWOT, analisis Porter 5 Force Factor dan analisis kewangan. Bagi analisis SWOT, melalui kajian SWOT, syarikat Kamda Group Berhad telah mempunyai nama yang cukup hebat dan persaingan yang mampu ditandingi. Namun, keperluan untuk mengekal relevan dengan bergiat aktif untuk membersihkan Kamda amat diperlukan bagi menarik minat pelanggan muda untuk datang ke syarikat ini. Melalui, analisis Porter 5 Force Factor. Rujuk kajian ini, syarikat Kamda Group tidak mempunyai masalah dalam menghadapi perniagaan baru yang muncul dalam perniagaan ini. Namun, keperluan untuk membanyakkan promosi bagi memastikan dapat menarik pelanggan yang maksimum untuk berbelanja di syarikat ini amatlah diperlukan. Dan yang terakhir, analisis kewangan. Melalui analisis ini, syarikat Kamda Group mengalami kerugian yang teruk akibat dari pandemik. Namun, kerugian ini tidaklah dihadapi oleh satu pihak sahaja. Malah, hampir keseluruhan dunia merasakan kesannya. Langkah yang drastik perlu diambil bagi memastikan syarikat ini kembali pulih seperti biasa. Seterusnya, kesimpulan. Kamda sangat menjaga dan menitik beratkan pekerja mereka, di mana pekerja atau kaki tangan perlu diberi perhatian dengan tujuan ajar. Latihan diadakan adalah untuk membantu pengajar pekerja untuk mempelajari teknik baru berurusan dengan pelanggan. Walau bagaimanapun, pihak Kamda akan menanggung kos yang tinggi apabila terdapat pusing ganti pekerja.
Kamda adalah syarikat yang mengeluarkan produk yang bagus, kualiti yang baik serta menjalankan proses yang hebat jika dibandingkan dengan pesaing mereka. Kamda juga mempunyai strategi pemasaran yang rendah. Kamda hanya memberi tumpuan dan menarik pelanggan yang sedia ada dengan memberikan promosi pada hujung minggu tanpa membuat pengiklan yang umum. Seterusnya, cadangan penambahbaikan. Yang pertama, tempoh percubaan. Kamda perlu memberi latihan dan masa percubaan kepada pekerja-pekerja mereka sekurang-kurangnya tempoh selama sebulan. Ini untuk menilai sama ada mereka mampu atau tidak untuk kekal dan bekerja di sini. Yang kedua, perkhidmatan tukang jahit profesional. Pihak Kamda perlu menjadikan dan menggajikan tukang jahit profesional untuk memenuhi perkhidmatan pelanggan terhadap fashion terkini. Walaupun Kamda telah menjual pakaian siap, namun perkhidmatan jahitan perlu untuk membuat tambahan-tambahan spesifik kepada pelanggan yang memerlukan kualiti yang lebih tinggi dan sesuai dengan badan mereka. Yang ketiga, menguasai pasaran digital. Dengan adanya internet, produk mampu dipasarkan seluruh dunia dengan hanya satu klik sahaja. Kamda perlu melibatkan pelanggan mereka secara lebih proaktif dan kreatif untuk memastikan mereka dapat menarik semua pelanggan baru. Dan yang terakhir, menjadi penaja program. Kamda boleh menaja mana-mana program mengikut peringkat untuk memastikan nama-nama mereka kerap disebut di bibit-bibit mulut masyarakat. So, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.